Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kembali kita tonton berita panas hari ini. PKR sudah berjaya menampilkan pimpinan tertinggi PKR di kalangan orang muda. Ya, naik presiden PKR orang muda, Rafizi, bukan sebab tingkang kan, Nur Izzah tentunya kan. Ini semua orang muda. Saudara tak boleh bayangkan UMNO ada naik presiden semuda ini, PAS ada naik presiden semuda ini, malah parti-parti lain. Sebab apa? PKR mampu kan? PKR adalah parti reform, parti perubahan. Jadi maknanya mereka punya kekuatan untuk berubah. Ini kekuatan PKR. Saya percaya dia akan kembali ya, pada waktunya. Dan memang dia perlu kembali. Ya, untuk apa? Untuk perjuangan. Untuk PKR ini harus terus tampil sebagai parti ya, perubahan yang boleh menampilkan orang muda. Ini kekuatan PKR untuk menang PR 15. Nah, ini saya rasa. Sebab itu saya setuju dengan saudara untuk kita appeal pada Rafizi untuk bersama-sama. He will make the right decision at the right time. He is smart enough to make the right decision. Saya percaya. Oke guys, gandingan Rafizi dan Izam mampu hancurkan pengkhianat. Kedua-dua tokoh ini dikenali kerana Anwar Ibrahim. Tidak siapa yang boleh menafikan fakta ini. Jika ada yang mengatakan inilah sosok tubuh yang diguruni oleh musuh selepas Anwar, jawaban saya adalah tepat sekali. Izam pahlawan di zamannya, Rafizi adalah hero di eranya. Perjalanan sepanjang perjuangan mereka penuh ranjau dan duri. Izam mengedepankan pemuda keadilan di awal reformasi, manakala Rafizi meneruskan kesinambungan perjuangan Izam apabila Izam meninggalkan bosnya Anwar Ibrahim dan menjadi seteru di pentas politik suatu ketika. Rafizi telah menyumbangkan begitu banyak jasanya kepada parti sehingga kan beliau terlalai tentang kenikmatan berumah tangga. Banyak masanya dihabiskan bagi menjelajah ke pelosok tanah air, bagi membawa mesej kepada rakyat betapa kerajaan UMNO BN ketika itu wajib ditumbangkan. Izam menyertai UMNO, kemudiannya dilantik sebagai senator dan kemuncaknya menjadi penting di Kementerian Keuangan sebagai pengarah komunikasi Kementerian Keuangan. Betul-betul bekerja di sebelah Najib, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu. Jika mau hidup senang lenang, tempat ini amat sesuai untuk Izam. Bayangkan jika Zahid MD Arif hanya menjadi pegawai kepada pengurusi Felda Isa Samad pun boleh berurusan dengan duit tunai di dalam bank. Ini kan pula berada di pejabat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Bukankah di situ lubuk duit? Izam tidak pernah memilih jalan. Apabila Izam menyadari ada sesuatu yang tidak kena di pejabat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu, beliau mengundurkan diri dan mulai bercakap tentang isu skandal 1MDB. Tidak tahan melihat kerusakan yang berlaku, Izam dengan berani menyaman Perdana Menteri Najib Razak yang melantik beliau bekerja di Kementerian Keuangan. Jangan lupa, Izam melawan Najib ketika Najib sedang berkuasa, bukannya setelah Najib jatuh. Sebelum itu beliau masih ada berbaki setahun dua tahun lagi kontrak untuk menikmati gaji yang tidak kurang besarnya dengan menteri di Kementerian Keuangan. Namun Izam meletak jawatan, bukan dipecat seperti Muhyiddin. Usaha Rafizi yang gigih tanpa mengenal penat lelah berhabisan wang ringgit di dalam simpanannya, memarah otak dan pemikirannya dengan mengatur berbagai strategi melalui Invok. Akhirnya membuahkan hasil. Namanya harum sebagai wira rakyat yang telah membawa kemenangan Pakatan Harapan pada PRU yang ke-14 yang lalu. Maaf, bukan karena nama hadir. PS menjadi kerajaan dan Rafizi bukan lagi wakil rakyat, jauh sekali sebagai menteri selepas kemenangan itu. Sila berikan komen Anda. Selepas PH, Rafizi mula fokus untuk membetulkan parti dari kerosakan yang dilakukan oleh kumpulan kartel. Beliau mencabar bapak kartel itu yaitu Azmin Ali sebagai timbalan Presiden Keadilan. Azmin ketika itu dipelihara oleh PM Mahathir yang telah melantiknya sebagai Menteri Ekonomi. Meskipun nama Azmin bukan pilihan parti untuk jabatan Menteri Kanan itu, pengaruh di dalam kerajaan sebagai Menteri Ekonomi dan kekuatan wang ringgit yang ada pada Azmin, ditambah pula ramai ahli parti yang tidak terfikir agenda Azmin, maka Azmin menang dengan begitu tipis sekali apabila tewas di dalam usahanya untuk menghapuskan kartel di dalam parti itu. Rafizi akhirnya mengambil keputusan untuk berehat bersama keluarga. Mungkin beliau mau memberi peluang kepada tenaga-tenaga muda yang lain untuk mempamerkan kebolehan masing-masing di dalam parti. Mungkin juga beliau kecewa karena kartel terus bermaharajalela di dalam parti. Apabila Rafizi menyepikan diri dan kartel semakin galak di dalam parti dan kerajaan ditambah pula dengan sikap pecah dan perintah Mahathir sebagai Perdana Menteri, maka Izam terpaksa kembali memakai tanjak dan keris hulu balang yang begitu lama beliau simpan.
Memang ketika itu tiada siapapun yang bergerak untuk menyadarkan kita tentang agenda Mahathir dan kartel di dalam kerajaan. Semua pakat menanti giliran Anwar untuk menggantikan Mahathir seperti yang dijanjikan. Izam telah dapat menghidunya apabila Mahathir bersama pimpinan UMNO dan PAS berada dalam program Marwah Melayu yang meminggirkan Anwar. Inilah mulanya Izam menyusun langkah mengembalikan semula gerak yang diasaskannya pada tahun 1998 oleh almarhum Ustadz Fadzil Nur, Presiden PAS waktu itu. Maka gerak 98 ditubuhkan oleh Izam dan beliau mula bercakap tentang muslihat Mahathir dan kartel. Pendedahan demi pendedahan dibuat oleh Izam di sepanjang jelajah gerak 98 di seluruh negara sehingga berlakunya langkah Sheraton yang menjadi sejarah pengkhianat terbesar yang pertama di dalam negara ini, di mana kerajaan mandat rakyat telah dirampas. Maka benarlah kata Rafizi tentang kartel yang sebelum ini tidak ramai yang percaya. Betullah kata Izam tentang kediktatoran Mahathir akan menjahanamkan kerajaan Pakatan Harapan. Tepatlah kata Izam bahwa mustahil Muhammad mau menerima Anwar sebagai penggantinya karena diktator tidak pernah bersetuju dengan reformasi. Musuh seorang diktator adalah reformis. Sejarah mencatatkan kisah seorang Perdana Menteri yang telah berjaya menjatuhkan kerajaannya sendiri tanpa dipaksa, disuruh, didesak, bahkan tanpa undian, tidak percaya di parlimen sekalipun. Betapa jahatnya Mahathir. Apa kita bakal melihat kedua tokoh ini, Rafizi dan Izam, bergandingan untuk menembus kembali marwah rakyat yang telah dicabuli oleh pengkhianat sekarang? Jika kamu tidak suka Rafizi yang telah menyepikan diri selama ini, apakah kamu telah ke hadapan menggantikannya? Jika kamu benci dengan Izam yang kini aktif bergerak ke sana dan ke sini, membawa nama Anwar dan reform, apakah kamu mampu melaksanakan seperti beliau? Apakah cukup hanya kita berharap Anwar akan menjadi Perdana Menteri seperti mengharapkan bulan jatuh ke riba? Saya selalu berdoa agar idola saya Rafizi akan kembali bersama. Saya selalu berdoa agar Izam terus istiqomah dalam perjuangannya membawa Anwar Ibrahim. Rafizi berundur dan berehat setelah tugasnya memenangkan Pakatan Harapan selesai. Izam pula muncul di saat Anwar ditekan dari luar dan dalam. Saya tidak akan bersama Izam jika Izam muncul ketika Anwar di puncak kuasa. Saya yakin dengannya karena beliau muncul ketika sedang sukar. Mahathir muncul dengan kita sewaktu kita di ambang kemenangan. Beliau masuk kaki dan terus jadi Perdana Menteri, dan beliau khianati kita ketika kita sedang berkuasa. Saya cuma boleh berharap, dan saya tahu tulisan saya ini tidak akan digemari oleh orang ramai termasuk pemimpin. Ada istimewa yang saya impikan hari ini adalah gandingan Rafizi dan Izam, dan semoga dimakbulkan. Tulisan daripada Faidin NS. Jadi saudara dan saudari, setujukah Anda jika penulis ini mengatakan Izam dan Rafizi adalah insan yang boleh menghancurkan segala pengkhianat-pengkhianat yang ada di dalam kerajaan sekarang ini? Jadi saudara dan saudari, terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun tangkap, 2 tahun keinginan. Sekian, bye-bye.